Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Cik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, barisan-barisan timbalan, barisan-barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran, barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat pendidikan daerah, para pengetua, para pembentang dan hadirin yang dikasihi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berhimpun di dalam talian bagi menyatakan penyatuan hasrat kita untuk kecemerlangan pendidikan Negeri Pahang dalam perkongsian amalan terbaik mata pelajaran teras CJ Pelajaran Malaysia SPM Sekolah-Sekolah 5P Negeri Pahang tahun 2023. Dengan keberkatan agar program pada pagi ini berjalan dengan lancar, seterusnya mampu mencapai objektif, sama-samalah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkati juga usaha-usaha kami, ilhamkan dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, putusan-putusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, pandukanlah tenaga dan usaha kami, memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melarangi perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dikasihi, program pengupayaan pemimpin pendidikan Pahang atau lebih dikenali sebagai 5P sememangnya amat sinonim di bibir warga pendidik di negeri Pahang ini. Apatah lagi, 5P merupakan sebahagian program utama dalam transformasi pendidikan Pahang TPP melalui 3 inisiatif. Pertama, inisiatif 3, peningkatan kualiti dan keberkesanan MLT. Inisiatif 4, peningkatan kualiti dan keberkesanan SLT. Inisiatif 8, memacu transformasi pendidikan. Maka oleh sebab itu, sudah semestinya demi kepentingan bersama, perkongsian amalan terbaik sudah semestinya menjadi sebahagian strategi untuk kita memajukan pendidikan di negeri ini. Hadirin sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih sulaman mesra satukan jiwa. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Nur Atirah binti Muhammad
daripada SMK Clifford untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Trust SPM Sekolah-Sekolah 5P bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang berusaha, Encik Muhammad Rosli bin Abdul Rahman, Pengarah Pendidikan Pahang. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Rahim bin Muhammad Yunus, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Pegawai-pegawai Sektor Pembelajaran JPN dan PPD Negeri Pahang, semua guru dan murid yang menonton siaran YouTube ini. Saya, Nur Atira binti Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis akan berkongsi teknik-teknik bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Seterusnya. Okey, sekadar perkongsian, ini merupakan pencapaian GPMP Bahasa Inggeris secara keseluruhan calon kami iaitu seramai 64 orang dan pencapaian bagi calon 5P sahaja iaitu seramai 24 orang. Seterusnya. Sedikit pencerahan bagi pecahan kertas Bahasa Inggeris. Bagi mata pelajaran ini, calon perlu menduduki sebanyak 4 kertas iaitu Reading, Writing, Speaking and Listening. Di mana sekiranya calon tidak menduduki salah satu kertas ini, keputusan calon adalah dikira sebagai tidak hadir. Markah penuh bagi setiap kertas adalah berbeza walau bagaimanapun. Markah yang diperoleh akan ditukarkan kepada peratus yang sama iaitu sebanyak 25%. Jadi ini merupakan cadangan markah minimum yang perlu pelajar peroleh untuk memperoleh sekurang-kurangnya grade A tolak iaitu 24 markah bagi reading, 51 markah bagi writing, 21 markah bagi speaking dan 14 markah bagi listening. Untuk calon 5P, bagi projek ini kami hanya memberi fokus kepada kertas writing dan speaking sahaja atas beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kerana writing dan speaking, bagi kertas ini terdapat format dan juga teknik yang boleh pelajar kuasai untuk memperoleh markah yang lebih tinggi berbanding daripada penguasaan bahasa Inggeris itu sendiri. Faktor yang kedua adalah reading dan listening sepenuhnya bergantung kepada penguasaan bahasa Inggeris pelajar kerana dua kertas ini merupakan kertas objektif dan faktor yang ketiga adalah speaking merupakan kertas yang membawa pemberatan paling tinggi kerana satu markah bagi kertas ini membawa lebih kurang 1.1%. Jadi itu adalah beberapa sebab kenapa kami fokuskan kepada dua kertas ini sahaja. Seterusnya. Ini merupakan teknik yang kami gunakan iaitu 4 teknik bagi kertas 2 iaitu writing di mana 4 kertas ini berhubung kait antara satu sama lain dan satu teknik untuk kertas 3. Seterusnya. Ini merupakan sekadar perkongsian iaitu pencapaian semasa keseluruhan 64 orang calon sebentar tadi. Seterusnya. Ini pencapaian semasa calon 5P iaitu 24 orang calon. Seterusnya. Ini merupakan pecahan markah mengikut pelajar di mana pelajar yang saya highlightkan itu adalah pelajar yang bermula TOV-nya dengan grade sekurang-kurangnya B dan selepas intervensi dijalankan menggunakan teknik-teknik yang saya akan bentangkan sebentar lagi dan telah memperoleh sekurang-kurangnya A tolak dalam peperiksaan percubaan. Seterusnya. Ini sambungan ada 3 orang lebih lagi pelajar. Seterusnya. Ini analisis item di mana yang saya highlightkan itu adalah pelajar yang memperoleh peningkatan daripada peperiksaan pertengahan tahun ke peperiksaan percubaan. Seperti yang kita lihat, jumlah peningkatan bagi kertas 2 iaitu writing lebih sedikit berbanding dengan kertas 3 speaking. Mengenal pasti faktor-faktor kepada kurangnya peningkatan ini, kami telah memberi penambahbaikan kepada teknik-teknik dan intervensi kami. Seterusnya. Seterusnya. Ini merupakan kertas 2 di mana dalam kertas 2 ada 3 soalan yang perlu pelajar jawab. Walaupun peningkatan pelajar itu kurang berbanding daripada pertengahan tahun dan percubaan,
tetapi terdapat peningkatan bagi peratus yang mencapai markah sekurang-kurangnya 17 bagi setiap bahagian kertas. Okey, jadinya kita boleh nampak ada peningkatan bagi setiap kertas tu. Seterusnya, ini kertas 3 di mana ada 3 bahagian yang perlu pelajar jawab dalam soalan peperiksaan, dan kita dapat lihat peningkatan yang agak besar dalam peratus mencapai sekurang-kurangnya 21 markah bagi kertas 3. Seterusnya. Seterusnya. Ini merupakan isu yang telah kami kenal pasti dalam menjawab kertas 2 dan juga kertas 3, iaitu bagi kertas 2, isu yang pertama adalah murid tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Seterusnya, murid tidak menggunakan penanda wacana, dan yang ketiga, tiada kesinambungan idea dalam penulisan murid. Di mana bagi kertas 3 adalah murid tidak memberi penjelasan tentang isi yang telah diberi. Yang kedua, murid tidak membahagikan masa sebaiknya, dan yang ketiga, murid mengulang isi yang sama. Jadi selepas mengenal pasti isu-isu ini, kami telah menjalankan intervensi untuk kita menyelesaikan masalah ini. Seterusnya. Kita lihat dulu kepada teknik-teknik yang akan digunakan dalam kertas 2, iaitu writing. Seterusnya. Ini adalah teknik yang pertama, iaitu TAT ataupun panjangnya adalah Task Alert Teknik. Di mana dalam teknik ini murid perlu menggariskan kata kunci ataupun kehendak soalan termasuk di dalam kenyataan untuk menggunakan pen yang berlainan warna. Kita lihat contoh seterusnya. Ini merupakan contoh soalan yang perlu pelajar jawab, di mana dalam setiap soalan terdapat 3 sub-soalan yang perlu pelajar kenal pasti. Jadi sub-soalan inilah yang kita panggil sebagai task. Jadi apabila dapat sahaja soalan, pelajar perlu kenal pasti dahulu apa sub-soalan supaya di dalam karangan mereka nanti mereka tahu apa yang mereka perlu tulis. Jadi guru-guru di sini perlu mengingatkan, perlu menegaskan kepada pelajar untuk menggariskan sub-soalan ataupun task yang mereka jumpa di dalam soalan. Kena tegaskan, guru-guru perlu menegaskan supaya pelajar garis task-task ini kerana bimbang sekiranya pelajar tidak menggariskan task ataupun sub-soalan ini, apabila menjawab ataupun apabila menulis karangan nanti, pelajar akan tertinggal salah satu task ataupun salah satu soalan, di mana sekiranya pelajar tertinggal salah satu task, ini akan mengurangkan markah yang pelajar peroleh. Seterusnya. Ini masih contoh yang sama, iaitu pelajar menggariskan soalan di dalam soalan-soalan karangan. Seterusnya. Ini merupakan task alert teknik yang telah diberi penambahbaikan. Ini kami beri penambahbaikan ni selepas mengenal pasti. Satu lagi punca ataupun satu lagi masalah selepas peperiksaan percubaan. Kalau dilihat bagi bahagian 2, soalan pelajar untuk mengenal pasti soalan bagi bahagian 2 sangat mudah bagi para pelajar kerana soalan ini telah diberi dalam bentuk bullet point. Jadi tidak ada masalah bagi pelajar untuk kenal pasti. Walau bagaimanapun ada satu lagi kata kunci ataupun ada satu lagi soalan yang pelajar kadang-kadang tertinggal, iaitu di dalam kenyataan di bahagian atas. Jadi untuk penambahbaikan, kami ataupun guru-guru perlu menegaskan para pelajar untuk menggariskan kata kunci di dalam kenyataan kerana ini akan membantu memudahkan para pelajar untuk menjawab soalan, dan ini akan membantu para pelajar supaya tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Seterusnya. Bagi teknik yang kedua, iaitu TAE ataupun penuhnya adalah Transfer and Elaborate, di mana murid perlu memindahkan kata kunci ataupun kehendak soalan ke dalam jadual, dan kemudian murid akan menulis huraian berdasarkan kata kunci. Seterusnya. Ini adalah jadual yang dimaksudkan, dan untuk pengetahuan guru-guru yang menonton siaran YouTube ini, jadual ini ataupun template ini adalah custom made yang dibuat oleh guru-guru berdasarkan soalan. Jadi sebelum bagi soalan kepada pelajar, guru-guru perlu sediakan template ini dulu mengikut soalan kerana setiap soalan dia akan menggunakan template yang berbeza.
Jadi ini adalah sebagai salah satu contoh. Okey, jadi step yang pertama, selepas mengenal pasti kata kunci ataupun soalan tadi, murid akan pindahkan kata kunci ke dalam jadual. Okey, ke dalam 3 jadual secara bersebelahan seperti yang di dalam contoh. Okey, dan kemudian yang kedua, murid menulis huraian berdasarkan kata kunci. Jadi ruangan yang di bawah kepada kata kunci tu, huraian. Okey, kalau kita tengok yang kedua sebagai di bahagian reason, okey, ada reason 1, reason 2, ada reason 3, kemudian ada huraian. Okey, dan di sebelahnya itu kita dapat lihat ada activity 1, activity 2 dan juga huraian reason 2 dan so what. Okay, ini adalah kenapa guru-guru perlu custom made template ini berdasarkan soalan, kerana sekiranya kita menggunakan template yang sama, dia mungkin tidak sama, dia mungkin tidak boleh diguna pakai sebabnya tidak sesuai. Okay, jadi guru-guru perlu tengok soalan dulu sebelum membuat template ini. Okay. Kenapa nak kena pakai, kenapa kita gunakan template ini? Supaya pelajar tahu pada setiap isi utama mereka perlu sediakan huraian, mereka perlu sediakan contoh. Kerana sekiranya tidak ada huraian ataupun contoh, sekali lagi ini akan mengurangkan markah yang mereka peroleh. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh lain bagi soalan lain. Jadi di mana template ini telah di custom made mengikut soalan. Jadi lain soalan, lain template. Dia tidak boleh pakai satu template yang sama. Okey, seterusnya. Okay, teknik yang ketiga iaitu LCD, iaitu Linkers and Cohesive Devices, di mana sebelum menjalankan teknik ini, murid perlu dibekalkan dengan senarai penanda wacana mengikut band CFR. Bagi bahasa Inggeris, CFR telah menetapkan penanda wacana yang mereka boleh gunakan mengikut band. Okay, kalau bahagian 1, band dia lebih rendah. Kalau bahagian 3, band dia lebih tinggi. Okay, jadi apabila guru telah membekalkan senarai penanda wacana ini, bagi teknik yang ketiga, murid akan menggunakan penanda wacana yang sesuai masih di dalam jadual yang sama. Okay, seterusnya. Okay, seperti yang kita lihat dalam template ini, kita boleh nampak daripada isi utama yang pertama kepada isi utama yang kedua ada penanda wacana yang digunakan, dan kepada isi utama yang kedua dan kepada isi utama yang ketiga ada juga penanda wacana yang digunakan. Walaupun penanda wacana ini nampak kecil fungsi dia, tapi sekiranya pelajar tidak menggunakan penanda wacana ini ataupun pelajar kurang menggunakan penanda wacana, ataupun pelajar menggunakan penanda wacana tidak mengikut band yang ditetapkan oleh CAFR, sekali lagi markah yang akan diperoleh oleh pelajar akan semakin rendah. Okay, jadi guru-guru perlu mengingatkan, dan pelajar sendiri perlu mempraktikkan untuk menggunakan penanda wacana di dalam penulisan para pelajar. Okay, seterusnya. Okay, ini juga adalah contoh bagaimana penggunaan penanda wacana di dalam template itu. Okay, seterusnya. Okay, dan ini adalah teknik yang terakhir bagi kertas 2, iaitu CAW ataupun panjangnya adalah Combine and Write, di mana murid menggunakan jadual yang telah lengkap, yang telah isi, yang di mana ada isi utama, ada huraian, contoh dan juga penanda wacana untuk menulis satu karangan yang lengkap. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok contoh di mana yang di sebelah kiri itu adalah template yang telah diisi oleh para pelajar, di mana ada soalan, ada huraian, contoh dan juga penggunaan penanda wacana di situ, dan di sebelah kanan itu adalah satu karangan yang lengkap. Jadi berdasarkan template yang telah diisi, murid menulis karangan dalam ayat yang lengkap, di mana pelajar menggabungkan kesemua isi yang telah diisi di dalam template sebentar tadi. Okay, jadi daripada satu template yang kita nampak macam ayat dia lebih pendek, okay, jadi apabila mereka pindahkan kepada karangan yang lengkap, dia akan nampak lebih panjang karangan tersebut. Okay, seterusnya. Okay, dan ini adalah contoh yang kedua, okay, di mana daripada template mereka
mereka memindahkan ataupun mereka menulis karangan itu dalam ayat yang lengkap dengan menggabungkan kesemua isi. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, template ini adalah template custom made yang dibuat oleh guru. Jadi bagaimana template ini boleh membantu pelajar dalam peperiksaan? Kerana dalam peperiksaan tidak ada template yang dibekalkan. Okey, seperti yang kita tahu ataupun seperti yang kita biasa dengar, practice makes perfect. Jadi apabila pelajar sudah terbiasa menggunakan template ini setiap kali menulis karangan, pelajar akan tahu bahawa setiap isi utama perlukan huraian dan juga perlukan contoh, dan antara isi utama pertama dan isi utama kedua perlu penggunaan penanda wacana. Jadi apabila sudah terbiasa, mereka akan ingat dan mereka akan mengaplikasikan apa yang telah mereka buat sepanjang sesi latihan bersama guru. Jadi inilah macam mana penggunaan template ini boleh membantu pelajar dalam mendapat markah yang lebih tinggi walaupun template ini memang tidak akan disediakan dalam peperiksaan sebenar. Okey, seterusnya. Okey, baik. Kita bergerak ke teknik untuk kertas 3 iaitu speaking. Okey, ada satu teknik sahaja. Okey, iaitu DEE, iaitu define, explain and example untuk pelajar menghuraikan setiap isi yang telah diberi. Okey, seterusnya. Okay, ini merupakan contoh soalan dalam kertas speaking di mana pelajar telah diberi isi utama. Jadi tugasan pelajar adalah mereka hanya perlu bercakap tentang isi utama yang telah diberi. Okay, isu yang berjaya dikenal pasti adalah pelajar sekadar menyenaraikan apa sahaja isi utama yang telah diberikan dan tidak menghuraikan. Jadi sekiranya pelajar sekadar menyenaraikan, markah yang diperoleh akan lebih rendah kerana tidak banyak sumbangan idea yang diberikan. Jadi untuk menguasai kertas 3 ini iaitu speaking, apa yang pelajar boleh buat? Okey, murid boleh menghuraikan setiap isi yang diberi. Setiap isi maksudnya satu isi, time saving satu isi, better prices satu isi, convenience satu isi. Okey, jadi apa yang pelajar boleh buat? Hurai setiap isi dengan yang pertama D iaitu define, memberi definisi isi yang diberi. Okey, maksud dia memberi maksud. Apa yang dimaksudkan dengan time saving? Apa yang dimaksudkan dengan better prices? Apa yang dimaksudkan dengan follow the trend? Maksudnya pelajar memberi definisi. Okey, yang kedua pelajar boleh explain ataupun menggunakan mana-mana WH questions untuk menjelaskan isi dengan lebih lanjut. Okey, sebagai contoh, kalau untuk time saving, okay, how, contoh ya, okay, how shop online can save the time ataupun why shop online save the time. Okay, jadi menggunakan WH questions untuk menjelaskan isi dengan lebih lanjut dengan memberi huraian. Okay, dan yang ketiga iaitu example, memberi contoh berdasarkan isi yang diberi. Seperti mana kertas 2 tadi, pelajar perlu membuat huraian dan juga perlu memberi contoh. Sebagai contoh untuk isi utama wide variety. Jadi apa yang pelajar boleh buat adalah pelajar boleh memberi contoh apa yang dimaksudkan dengan wide variety. Okay, maksudnya pelajar boleh memberi contoh di mana pilihan-pilihan barang lebih banyak. Okay, pilihan-pilihan barang lebih banyak sekiranya pelajar membeli barang secara atas talian, secara dalam talian. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah contoh soalan yang kedua. Sama juga menggunakan teknik yang sama iaitu define, explain and example. Okay, satu lagi. Okay, next. Okay, dan ini adalah satu lagi contoh soalan. Okay, sekiranya apabila pelajar menggunakan define, explain and example, apa yang akan berlaku adalah pelajar boleh menyumbangkan isi dengan lebih banyak. Okay, di mana pelajar akan bercakap dengan lebih banyak sebab kerana mereka mempunyai idea yang lebih untuk bercakap. Okay, jadi pelajar akan dapat menggunakan masa yang diperuntukkan dengan semaksimum yang mungkin dan tidak mustahil sekiranya pelajar boleh bercakap dengan lebih banyak, boleh menyumbangkan idea yang lebih banyak dan dapat menggunakan masa yang diberikan dengan semaksimum yang mungkin, pelajar akan dapat markah yang lebih tinggi untuk paper speaking. Okay, seterusnya.
Okey, sekadar perkongsian, ini adalah impak pencapaian selepas intervensi. Okey, kita dapat lihat terdapat peningkatan markah pre-test dan juga post-test. Okey, walaupun terdapat sesetengah pelajar yang peningkatan markah dia tidak terlalu besar, iaitu sekadar 1 markah, tetapi kita dapat lihat ada impak terhadap teknik-teknik yang digunakan. Okay, dan sekiranya kita lihat pelajar nombor 4 iaitu Divya, walaupun tidak ada peningkatan markah yang berlaku, markah yang sama daripada pre-test dan post-test, tetapi markah yang telah diperoleh oleh pelajar ini sudah cukup tinggi iaitu 19/20 markah. Jadi itu sudah memadai untuk mencapai, sekiranya pelajar ini boleh kekalkan markah begini, memadai untuk mencapai sekurang-kurangnya grade A tolak. Okey, seterusnya. Okey, ini masih perkongsian untuk kertas 2. Okey, seterusnya. Okey, masih impak di kertas 2. Okey, seterusnya. Dan juga impak kertas 2. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah impak pencapaian selepas intervensi bagi kertas 3 iaitu speaking. Okey, seperti yang kita nampak, ada peningkatan markah walaupun ada pelajar yang tidak mengalami peningkatan markah yang agak besar. Okey, seterusnya. Okey, dan jika kita lihat di sini pelajar nombor 17 iaitu Muhammad Arif Zafran, kita nampak tidak ada peningkatan markah daripada pre-test dan post-test, tapi sekali lagi markah yang pelajar ini peroleh sudah cukup tinggi iaitu 22/24, di mana 22 markah ini sudah boleh membawa kepada 23% sekiranya ditukar kepada 25%. Jadi 23% sudah memadai ataupun sudah melebihi KPI yang kita tetapkan untuk penggunaan teknik-teknik ini. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, jadi sekian sahaja perkongsian daripada saya. Saya berharap guru-guru dan murid-murid dapat menggunakan teknik-teknik ini untuk kertas 2 dan juga kertas 3 untuk memastikan kecemerlangan anda, cemerlangan para pelajar di dalam SPM. Okey, semoga pelajar beroleh kejayaan dalam SPM. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Noatirah binti Muhammad daripada SMK Clifford di atas perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Tra-SPM Sekolah-Sekolah 5P. Semoga apa yang dikongsi semestinya menjadi panduan bagi kita dalam menyusun gerak kerja demi kecemerlangan pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah dan seterusnya negeri. Banyak kelok ke penarik, elok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Semoga apa yang kita kongsikan dapat dimanfaatkan kepada seluruh murid-murid dan pelajar SPM yang akan menduduki SPM tahun 2022 ini akan memperolehi kejayaan, insya-Allah. Saya akhiri majlis dan perkongsian amalan terbaik mata pelajaran Tra-SPM Sekolah-Sekolah 5P dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.